tanggal 6 Rabiul Akhir 1445 Hijrah. Baik. Nampak kan slide ini? Cuma slide ni tak boleh nak buat apa dia panggil slide show lah. Kan? Nampak Ustaz, insya-Allah nampak. Gerak ke tak screen? Nampak. Gerak. Skrin tak bergerak Ustaz. Okey, sekarang ni nampak apa dia jawab, ada tertera jawapan ke? Tak ada. Ke cover je. Okey, saya ni daripada cover ni, okey, ada nampak ke tertera soalan satu? Tak nampak Ustaz. Tak nampak ni lah masalah saya pun tak reti lah. Yang ni nampak kan? Tak ada nampak. Yang ni okey kan? Okey. Okey, tak apa. Baik. Jadi, okey, kita masuk kepada perbincangan kita dalam buku fiqh hadis seperti biasalah. Memahami dhaif itu bid'ah yang disusun oleh Dr. Umar Muhammad Noor, anak kelahiran Bekasi, Jakarta, Indonesia, dan kini sebagai pensyarah di Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang. Baik, kita masuk ke siri yang ke-20 dan pada malam ni kita nak bincang satu tajuk lagi, iaitu mengangkat tangan sebelum sujud. Ini cerita bab solat. Mengangkat tangan sebelum sujud, dan seperti biasalah. Seperti biasa, maknanya konsep penulisan ataupun penyusunan buku ini berdasarkan kepada Q&A, kan, soal dan jawab. Soalan dan jawapan. Baik, soalan yang ditanyakan kepada penulis, saya pernah melihat seseorang mengangkat kedua-dua tangannya selepas tidak. Dia pernah tengok seorang yang solat angkat kedua belah tangan, makna takbir tadi tu, kan, takbir intiqal dia panggil tak, selepas iktidal dan sebelum turun sujud. Okey, soalannya pertama, adakah perbuatan itu disunatkan? Dan yang kedua, adakah hadis sahih yang memerintahkan perkara tersebut? Kita ulang balik. Saya pernah tengok orang yang solat angkat kedua belah tangan selepas iktidal. Kan, sami Allahu liman hamidah. Kan, Rabbana walakal hamd hamdan thayyiban mubarakan fih. Lepas tu kita pun turun. Kan? Jadi itu soalan yang ditanya tak. Jadi perbuatan angkat tangan selepas iktidal sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd tu, angkat tangan tu sunat ke tidak? Ada hadis ke tidak? Itu ringkas cerita tak. Baik. Jadi kalau kita Muslim dan sebagainya, dan juga kitab fiqh hadis, kan, misalnya kitab Bulughul Maram, kemudian Subul Salam tu cara dia tak. Apa lagi, Asy-Syaukani tu Nailul Awtar, kan, dan juga kitab-kitab fiqh, kita berarti bahawa memang ada beberapa hadis Nabi SAW yang menyebutkan perkara ini ataupun isu yang kita angkat pada malam ini. Baik. Jadi sebelum tu kita reverse, kita flashback kembali lah. Kan, apabila kita belajar tentang solat dan tata cara solat, tak, kita sendiri tak, tuan-tuan. Jadi maknanya kita akan dapati bahawa rukun solat ada 13. Kan, dalam mazhab kita lah, kan. Dalam mazhab kita ada 13. Baik, dan juga ada yang selain daripada rukun dan sunat hayah. Tak. Jadi isu mengangkat kedua belah tangan ataupun ringkasnya kita kata mengangkat tangan ini, dia bukan perkara rukun,
tetapi dia masuk dalam perkara sunat hai'ah. Kan? Dia masuk dalam perkara sunat hai'ah. Itu yang pertama lah, supaya kita clear. Jadi bila benda sunat, kan, buat tak apa, tak buat tak apa. Tapi alang-alang, kan, kita mengaji ni sebenarnya untuk mendalami ilmu dan melakukan solat itu berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih ataupun yang paling sahih ataupun bagaimana cara yang paling hampir paling dekat dengan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak timbul isu. Kan, benda ni benda yang sunat bagi penuntut ilmu, kan, orang yang dah faham dah. Kan, selain daripada 13 rukun dalam mazhab kita, daripada zikir atau baca rukuk masa sujud pun tak apa, kan, kerana perkara-perkara tadi masuk dalam perkara sunat. Akan tetapi, kan, bila kita solat sudah tentulah kita nak tahsinus solat untuk kita buat solat yang terbaik. Dan solat terbaik kita dah maklum, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat, kamu tengok aku solat. Memang kita tak tengok Nabi solat. Yang hanya tengok Nabi solat adalah para sahabat. Tetapi kita hari ini apabila hadis dibukukan, kan, kita dapat melihat sendiri. Maknanya kita dapat rasa bila kita belajar tentang tata cara solat ataupun hadis-hadis yang memperihalkan tentang tata cara solat ini dalam kitab-kitab hadis, kitab fiqh dan seumpamanya lah, terutama kitab hadis dah. Baik. Itu sebagai intro, kan. Kemudian intro yang keduanya ialah takbir dulu. Takbir ini, kalau takbiratul ihram itu adalah rukun solat, kan, yang selain daripada itu dikenali sebagai takbir intiqal. Mungkin kalau dalam bahasa Mesra ini kita panggil tukar, apa dia panggil, tukar posisi, kan, tukar giar. Jadi takbir intiqal ini ada berapa tempat? Ada banyak tempat ada, kan. Takbir artinya lafaz takbir, bukannya perbuatan mengangkat kedua belah tangan. Ini pun mungkin saya tak pastilah, harap-harap tuan-tuan dan puan-puan sekalian di sini clear. Benda ni mungkin kalau dalam kalangan orang lama lah, contohlah, kan. Mungkin orang baru pun ada juga, wallahualam. Kita tidak mention pada siapa-siapa lah. Jadi ada yang masih keliru antara takbir rotul ihram yang menjadi rukun dengan takbir intiqal, dan juga satu lagi ialah mengangkat tangan. Sebenarnya ada beberapa tempat, kan. Kita lepas baca Fatihah, okey, kita baca surah, kemudian Allahu Akbar, kita nak rukuk, sami Allahu liman hamidah, kan, Rabbana walakal hamd hamdan tayyiban mubarakan fi, kan, Allahu Akbar, kita pun turun sujud, angkat kepada sujud, Allahu Akbar, sujud balik, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, kemudian naik pada rakaat yang kedua, kan. Masa sujud tangan tidak diangkat. Jadi bermakna ada kan beberapa lah. Baik, ada beberapa ni kita kira. Kemudian perpindahan antara rukun dan antara gerakan yang wajib dalam solat ini tidak dilakukan kecuali dengan ucapan takbir. Contoh yang paling mudah ketika kita qiyam. Selepas baca surah kita pun nak rukuk, kan, tukar rukun, pindah rukun, Allahu Akbar, kita bertakbir. Kita bertakbir. Dua belah tangan. Okey. Kemudian subhanallah a'la dan sebagainya, subhanallah azim. Kemudian sami Allahu liman hamidah, kan, kita i'tidal. Masa tu memang tak ada takbir lah, kan, digantikan dengan sami Allah liman hamidah. Kemudian angkat ke tidak. Tangan inilah yang nak dibincangkan. Baik. Yang satu lagi ialah kemudian turun, kemudian pada rakaat yang naik rakaat yang ketiga, kita pun sekali lagi lah mengangkat kedua belah tangan. Baik. Kemudian ini
tak masuk lagi slide kita ni. Jadi sebelum kita bincang tentang sedikitlah intro ni, takbir intiqal ini, ada juga saktah tak kan, maknanya diam. Ini kadang-kala berlaku dalam kalangan kita lah, sama ada kita yang solat sendirian maupun imam di imam ni pun macam-macam, ragam. Baik, jadi tentang saktah, keperluan saktah kan, macam kita baca Fatihah lah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan, kemudian kita berhenti seketika untuk kita amin tak, supaya dapat dibezakan mana ayat Quran yang berakhir dengan dallin dan amin itu bukan ayat Quran. Begitu juga dengan selepas kita membaca surah kan, misal kata sampailah kepada surah ayat tertentu kan, kita kata surah apalah, lam yalid wa lam yakul lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Sepatutnya kan kita ada saktah seketika, tak break seketika ataupun pause seketika kan, bagilah tempoh sedikit bertenang, lepas tu barulah kita turun untuk rukuk. Baik, jadi dalam konteks mazhab Hanafi, sebagai Hanabilah, dan ulama dalam mazhab Syafi'i dikenali sebagai Syafi'iyah, mereka menganjurkan untuk kita ni diam seketika, dan diam seketika ataupun diam sejenak sebelum kita mengucapkan menyebut takbir Allahu Akbar masa nak rukuk kan. Jadi bukan diamnya lama lah, cukup sekadar mungkin kalau nak kira tak tahulah berapa saat, 2-3 saat ke apa, itu terpulanglah kepada masing-masing. Kalau kita solat sendirian dan kalau kita solat berjemaah ikut imam, maka kita kena ikut imam lah. Baik, kemudian kita balik kepada slide kita. Jawapan kepada soalan tadi tu kan, ada soalan dua tak, lupa lah kan, kita kat tangan ada perbuatan tu sunat ke tidak dan ada hadis ke tak. Baik, beberapa melakukannya, maknanya Nabi apa dah? Nabi melakukannya, Nabi mengangkat kedua belah tangan kan ketika naik daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah kan. Jadi Nabi mengangkat kedua belah tangan. Baik, namun kata penulis ini, oleh kerana ya biasalah buku ni perbincangan yang limited lah, dan kebanyakan pun sama. Kecuali dalam kitab-kitab yang besar dibahaskan secara panjang lebar. Kalau kita tengok contohlah dalam fiqh muktamad saya rujuk juga tadi pun, dia hanya sekali lalu sahaja, dia tidak bincangkan isu ini dengan lebih apa kita panggil dengan panjang lebar. Baik. Okey, ruang ini hanya mampu menjelaskan, diambil sampel satu saja hadis. Baik, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab Syarah Sahih Bukhari ataupun Fathul Bari, hadis paling kuat yang beliau temui, Ibn Hajar temui ini, dalam perkara ini, dalam isu angkat tangan dalam sujud. Maknanya maksud di sini ialah angkat tangan daripada iktidah nak turun sujud. Dan ialah riwayat Imam An-Nasa'i. Kan, Imam An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i lah, daripada Sa'id bin Abi Urubah. Ada dalam buku ni dia tulis Abi Arubah kan, saya makan. Ini mungkin tak ada isu lah kalau apa kita panggil, mungkin sedikit perbezaan pandangan kan dalam memberikan nama. Sebahagian menulis Sa'ad kan, yang sebetulnya ialah Sa'id bin Abi Urubah, seorang tabi'in yang meninggal pada 156 Hijrah. Jadi Sa'id ini mengambil riwayat ini daripada Qatadah, daripada
tabi'in kan. Qatadah bin apa apa daripada Nas bin Asim daripada Malik bin Al-Huwairith, bahawa dia ni maknanya Malik lah, ini sahabat Nabi ni kan, Malik yang melihat Nabi SAW mengangkat kedua-dua tangannya dalam solat apabila nak rokok dan mengangkat kepalanya daripada sujud. Okey, rokok kan, kemudian angkat daripada sujud ni dan untuk iktidal, dan apabila hendak sujud di sini, dan apabila hendak sujud dan mengangkat kepalanya daripada sujud. Baik. Kemudian kata penulis buku kita ini, dia kata semua perawi hadis ini thiqah, lah. Itu sebab hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, kan? Jadi hadis ini hadis yang sahih, namun adalah kritikan juga dilakukan oleh ulama lah. Baik, misal kata dekat Imam Ad-Darqutni pun ada kritik kepada karya Imam Al-Bukhari ini dan juga yang lain. Baik, hal ini demikian kerana kebanyakan riwayat daripada Qatadah hanya menyebutkan bahawa Nabi SAW mengangkat tangan hanya pada 3 tempat sahaja. Iaitu pertama, ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram maksudnya ialah ketika mulakan solat. Kan, ketika mulakan solat. Allahu Akbar ketika Nabi mulakan. Yang kedua ialah rukuk, dan mana yang nak rukuk kan, dan yang ketiganya ialah bangkit daripada rukuk kan, sami Allahu liman hamidah. Yang tu ialah itu. Jadi perihal mengangkat kedua belah tangan. Jadi ada 3 tempat saja. Jadi inilah yang diriwayatkan oleh beberapa perawi seperti Syu'bah, Hamad bin Salamah, Abu Awanah dan lain-lain. Baik. Kemudian hanya Sa'id bin Urwah ni tertinggal ni, typo ni. Bin Abi Urwah bersama segelintir ataupun sebahagian kecil murid Qatadah bin Di'amah kan, Qatadah bin Di'amah ni. Yang lain menyebutkan mengangkat tangan sebelum dan sesudah ataupun selepas sujud. Jadi inilah yang jadi perawi, iaitu Malik bin Al-Huwairith ataupun macam mana. Baik, riwayat daripada mereka ni bercanggah pula antara satu sama lain, dan sebahagiannya tidak menyebutkan perkara tersebut. Perkara mana? Mengangkat tangan sebelum dan selepas sujud. Kan? Selepas sujud maknanya dekat yang berikutnya lah. Kan? Baik. Jadi saling bercanggah. Ada kontradik lah. Mungkin itu sebabnya apabila Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Qatadah bin Di'amah tadi, dan kedua-dua imam hadis ini tidak menyebut lafaz tersebut. Dia tidak sebut. Saya pun refer, tengoklah kalau tuan-tuan pun boleh tarik kan dalam sunnah.com misalnya, ataupun hari inilah mudah kalau kita nak tengok kepada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim tu boleh juga, tapi dengan ada akses online ni kan, kitab itu mudah. Baik, sebaliknya Imam Bukhari riwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW angkat kedua belah tangannya apabila mulakan solat. Mulakan solat maksud di sini ialah takbiratul ihram. Pertama. Yang kedua, rukuk maknanya nak rukuk lah kan. Yang saya sebutkan tadi lah. Mula-mula Allahu Akbar, kemudian baca surah kan, bla bla bla, okey.
Allahu Akbar untuk rokok dan iktidal apa dia? Sami Allahu liman hamidah. Kan ini itu takbir dan tasmi', tetapi dalam konteks ini yang dimaksudkannya adalah mengangkat tangan. Jadi bagi Ibn Umar radhiyallahu anhu ada 3 tempat saja Nabi angkat tangan, masa takbiratul ihram, kemudian masa nak rokok dan masa iktidal, dan masa naik daripada rokok untuk iktidal. Baik, lalu Ibn Umar kata, buat dan Nabi tidak melakukan perbuatan itu, maksudnya mengangkat kedua belah tangan apabila sujud. Baik. Dan riwayat ini jauh lebih kuat. Dia membuktikan bahawa tambahan lafaz yang tadilah kan, tambahan lafaz yang diriwayatkan oleh sebahagian daripada murid Qatadah bin Di'amah itu adalah silap. Ini kadang-kadang biasalah kan dalam kalangan perawi, kalau kita jumpa lah contohnya dalam Sunan At-Tirmizi, kita akan jumpa lah kadang-kadang sebahagiannya ialah tambahan lafaz ini daripada perawi ataupun daripada perawi pertama ataupun juga perawi yang berikutnya, yang mungkin mereka bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap isu yang diriwayatkan ataupun isu yang ada dalam hadis tadi. Baik, dan ulama hadis kita sedia maklum, mereka yang cukup teliti. Pasal apa? Untuk nak sandarkan, untuk nak nisbahkan ataupun juga betulkah kalau lafaz ini daripada sahabat, misalnya Ibn Umar yang cerita tadi tak, betul ke lafaz ini datang daripada Ibn Umar dan Ibn Umar radhiyallahu anhu, maka kalau dalam konteks pengajian disiplin ilmu hadis ni, kita akan kumpulkan sebanyak mungkin hadis-hadis yang setema kan, dan melalui pelbagai jalur periwayatan. Misalnya kan hadis Ibn Umar ni, kalau kita kumpul ada berapa, mungkin ada 10, mungkin ada 15 daripada jalur-jalur yang berbeza tak kan. Jadi juga melalui pelbagai kitab hadis, dan kita dapat analisis kan yang mana satu lafaz, adakah semua hadis dan juga jalur periwayat itu membawa maksud yang sama. Kemungkinan besar sebab isu atau tema yang sama, cuma perbezaan lafaz kan, ada riwayat bil makna dan juga riwayat bil lafzi, dan lafzi itu pula setakat mana yang ada ataupun perawi yang lain dalam menjelaskan isu yang ataupun tema ataupun poin yang disebutkan. Baik. Bagi Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kan, Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Fathul Bari, juga nama Fathul Bari kan, juga nama kitab dia Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kitab dia ada ni tuan-tuan, cuma kita ni tidak glamour tak. Hafiz Zainuddin Abi Al-Faraj Ibn Rajab Al-Hambali yang lahir 736 dan meninggal 795 kan, 795. Jadi lebih awal daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tapi kitab dia ni dia tak habis syarah. Saya ada kitab ni yang bentuk digital lah kan, tapi tak habis syarah. Baik. Kemudian dia menyebut sekalipun dia tidak menjadi dalil bahawa angkat tangan masa nak sujud itu adalah sunnah. Baik. Kemudian ini kerana apa dia? Sebab apa dia kata tidak sunnah? Apa dia punya justifikasi? Dia kata Malik bin Al-Huwairith ni, dia kata bukan orang Madinah. Bukan orang Madinah. Jadi dia pergi ke Madinah tu sekali-sekala saja. Beliau hanya sekali-sekala datang berkunjung, yakni ke Madinah. Jadi kemungkinan dia tengok Nabi tu, maknanya dia solat, katakan solat Zuhur ke solat Asar dan sebagainya lah kan. Jadi semasa keberadaannya dalam tempoh yang singkat bersama dengan solat Nabi, melakukannya satu kali sahaja, dan kemudian Nabi tidak ulangi akan perbuatan mengangkat tangan pada waktu tersebut.
Ini juga berlaku lah kan. Jadi nak dibandingkan pula dengan bahasa dalam Kelantan kita panggil sekaki je, ada je lah yang jenis apa, sahabat-sahabat yang sirarus sahabah. Tak, sirarus sahabah maknanya sahabat yang masa itulah masa hayat Nabi ni dia masih lagi kanak-kanak ataupun budak-budak kan, macam apa Ibnu Mas'ud, kemudian Anas, kemudian Ibn Abbas dan sebagainya kan, dipanggil sebagai sirarus sahabah. Jadi dan dia berada di Madinah sehinggalah kepada saat kewafatan Nabi, dan dia selalu melazimi Nabi SAW kan. Jadi kalau bahasa mudah kitanya ialah dia duduk di situ, dia membesar di situ, dan saban waktu setiap hari kan dia solat bersama dengan Nabi SAW. Apabila dia cerita bahawa Nabi tidak angkat tangan masa nak sujud, jadi ini menggambarkan bahawa biasanya Nabi ini kan yang menjadi sunnah baginda dalam solat, artinya Nabi buat ke tak? Aman hidup dia nak dibandingkan dengan siapa tadi? Apa? Dengan siapa tadi yang kita sebut tadi? Allah Sa'id bin Urubah kan? Malik bin Huwairis okay, tidak menjadi dalil kerana dia bukan daripada Madinah. Malik ni kan, walaupun dia sahabat tapi dia tidak menetap di Madinah kan. Malik bin Huwairis ni dia walaupun dia sahabat Nabi tapi dia tidak menetap di Madinah, sebagai satu bentuk perbandingan antara dia dengan Ibn Umar radhiyallahu anhumah. Baik, kemudian okey, kita pergi kepada mazhab fuqaha. Apa pandangan? Kan apa pandangan Tok Pekah? Kan orang Kelantan panggil Tok Pekah tak? Apa pandangan ulama mazhab? Jadi dalam isu ini kita dapat memahami bahawa fuqaha setuju. Sebab kita tengok kalau dari sudut hadis lah, dari sudut hadis-hadis Nabi SAW ini ada banyak kan, hukum mengangkat tangan misalnya ketika takbir masa nak rokok dulu. Ini sekadar contoh lah. Raf'ul yadain kan, dan Imam Al-Bukhari rahimahullah pun ada menyusun satu kitab khas. Nama dia ialah Raf'ul Yadain. Ada kejap lagi saya tunjukkan. Baik. Jadi Raf'ul Yadain atau mengangkat kedua belah tangan ketika takbir masa nak rokok hukumnya sunat. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini sebelum sujud kan, kita masuk yang ni dulu sikit. Jadi pendapat jumhur ulama, majoriti ulama daripada Syafi'iyah, Hanabilah dan juga pendapat terakhir daripada Imam Malik rahimahullah, Imam Al-Auza'i dan Mekah Madinah lah. Ini ada disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah kan. Baik. Kemudian adalah dia punya hadis-hadis Nabi, antaranya ialah berkenaan dengan laporan ataupun cerita Ibn Umar. Dia kata Nabi SAW ini biasanya bila nak mulakan solat, ketika takbir untuk rokok dan ketika angkat tangan selepas rokok, Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sampai ke bahu. Yang ada dalam Sahih Bukhari. Jadi kata Ibn Umar yang disebutkan tadilah bahawa dia sentiasa melazimi kan solat Nabi ni sehinggalah Nabi itu mati ataupun wafat. Kata Ibn Umar, dan Nabi SAW kana yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua belah tangan hazwa mankibahi, setara ataupun separah bahu, iza ftataha solat, apabila membuka yakni memulakan solat, rokok untuk rokok, wa iza rafa'a ra'sahu min ar-rokok, dan yang ketiga apabila dia mengangkat kepalanya daripada rokok yakni untuk iktidal kan. Allahu akbar kan, sami Allahu liman hamidah.
Baik, juga hadis yang kita bincangkan ini daripada Malik bin Huwairis. Kan juga dalam Sahih Bukhari. Jadi juga praktik daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Imam Bukhari rahimahullah, dia ada satu kitab khusus, tuan-tuan tarik lah kan, Raf'ul Yadain, ada yang apa nama dalam buku ini. Baik. Kemudian dalam mazhab Hanafi dan Maliki, angkat tangan hanya sunat bila takbiratul ihram sahaja. Itu sebab bila kita tengoklah rakan-rakan kita, terutama yang mazhab Hanafi lah, di Malaysia ada kan, kecuali datang daripada mana, Algeria ke, Morocco ke, kan, Tunisia, biasanya Afrika Utara, mereka tadi adalah bermazhab Maliki, kan. Kalau Hanafi, kita boleh tengok depan mata kita rakan-rakan kita daripada Bangladesh, kan, Pakistan, Bangladesh lah contoh mudah, kan, ataupun juga bagi orang yang pergi ke apa panggil join jemaah tabligh Masjid Pakistan, Masjid India, maka mereka akan dapat tengok bagaimana orang yang bermazhab Hanafi mendirikan solat. Justru kan dalam mazhab Hanafi, Allahu Akbar, angkat tangan ketika takbiratul ihram sahaja, yang baki lain Allahu Akbar dan Allah sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar sehinggalah selesai, mereka tidak mengangkat tangan. Kan ada justifikasi dia. Kan kalau kita compare pula dengan mazhab Ahmad bin Hambali, untuk angkat tangan pada 4 tempat. Pertama, masa takbiratul ihram, kan, masa takbiratul ihram Allahu Akbar. Yang kedua, masa nak rokok. Yang ketiga, masa i'tidal sami Allahu liman hamidah. Yang keempatnya ialah setelah bangun atau bangkit daripada tasyahud awal, kan, naik qiyam pada rakaat yang ketiga, itu angkat tangan, kan, perihal mengangkat tangan. Saya dulu pun confused juga, kan, masa sekolah dululah kita pun tidak duduk mengaji mana, kan, dan kita pun tidak diajar, kan. Jadi bukan kata nak salahkan pada guru, tak, mungkin kita sendiri yang tak ambil cakna benda ni. Jadi bila cari tengok, rupa-rupanya itu yang saya tahu bahawa dalam mazhab kita misalnya ada 4 keadaan ataupun tempat yang kita kena angkat tangan ketika takbir, kan. Sujud dekat pertama, naik Allahu Akbar, naik dekat kedua, kan, tidak angkat tangan. Begitu juga dengan naik waktu solat isyak, zuhur, asar, kan, pada dekat keempat juga tidak disunatkan untuk angkat tangan. Habis kalau angkat juga, macam mana tuan-tuan? Nampak jahil tak? Kan, kalau kata jahil marah, kan. Jadi nampak benda tu tidak tally atau tidak selari dengan perbuatan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak sunnah untuk kita ni mengangkat tangan pada rakaat yang kedua dan pada rakaat yang keempat. Baik. Kemudian adapun sebelum dan selepas sujud, sebelum ni jangan confuse dengan ayat sini ni. Sebelum maksudnya daripada sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, tu angkat tangan tu sebelum. Dan selepas sujud, kan, kan naik rakaat yang baru, ia bukan sunnah menurut 4 mazhab. Jadi benda ni pun perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Baik, Imam Ahmad ditanya, bukankah ada riwayat bahawa Nabi buat? Tak, Nabi melakukannya. Maka jawab Imam Ahmad, dia kata hadis-hadis ni, malah hadis-hadis yang menafikannya lebih kuat dan lebih banyak dan berbanding dengan hadis-hadis yang menceritakannya. Adalah disebutkan, kalau dalam sebahagian daripada buku ni ada, misalnya dalam formula solat sempurna, dia cerita ada berapa
berdasarkan kepada perbuatan Nabi ada 22 orang sahabat. Ini riwayat. Kan ada riwayat daripada 22 sahabat, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Ibnu Umar, bahawa Nabi SAW kana yarfa'u yadahi hadra, kita panggil sertan dengan bahu tu masa mulakan solat, maknanya masa takbiratul ihram. Wa iza kabbara li rukuk, bila dia takbir untuk rokok, dan juga wa idza rafa'a ra'sahu min rokok yang kita baca tadilah, rafa'ahuma kadzalika aidan. Dan jadi Nabi buat juga, dan membaca wa qala sami'allahu liman hamidah, dan tak kala ingin mengangkat kepalanya dari rokok, Nabi juga buat sedemikian. Dan wa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Jadi bila Nabi angkat daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, kata Ibnu Umar ni, la yaf'alu zalika fi sujud. Nabi tidak buat demikian masa sujud. Masa sujud maknanya masa nak turun. Jadi nak turun, tidak angkat tangan. Baik, kemudian okey. Dalam buku ini juga dimuatkan pandangan Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ini kita tahulah kan, bila kita mengaji fiqh hadis dan sebagainya, ni antara tokoh yang kita panggil mengembangkan semula pemikiran fiqh Imam Abu Daud bin Ali Al-Zahiri. Dan Ibnu Hazm ialah dalam kitab Muhalla. Dan dalam kitab Muhalla, ini kitab dia lah, saya contoh. Ini pun saya cari sebentar tadilah, kan ada yang asal aku tak jumpa cari kat mana. Baik, jadi yang meninggal pada 456 Hijrah. Kita 1445, kan lebih kurang 100 tahun, 1000 tahun yang lepas lah. Baik, dalam kitab Al-Muhalla ini dia mensahihkan tambahan lafaz. Sebab tadi kata, sebab bila dapat pada Ibnu Hazm, okey, dia kata ada tambahan lafaz tu sahih yang ada dalam hadis Malik bin Al-Wairis, iaitu menetapkan hukum kesunahan ataupun sunnah angkat tangan sebelum dan selepas sujud. Sunnah angkat tangan sebelum dan selepas sujud. Berkenaan dengan riwayat Ibn Umar yang kita baca tadilah, ada dalam Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya, mengatakan bahawa Ibn Umar tinggalkan pendapat dia. Beliau lalu meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar Al-Umari daripada Nabi SAW bahawa Ibn Umar angkat tangan ketika nak sujud. Baik. Kemudian kata Ibn Hazm lagi, sanak ni tak ada cacat dia. Kan, sebab apa? Sebab kalau tadi ulama kata ada kecacatan yang tersembunyi yang tidak diketahui. Kan? Ni ada kecacatan. Dan di sinilah bila kita tengok, bila kita belajar, akan terbuka, terdedah kepada perbezaan pandangan, kan, dalam usaha ulama untuk nak menilai sesebuah periwayat hadis. Kan, mungkin di sini ada yang kata perawi ni okey, ada yang kata perawi ni separuh okey, contohlah, kan. Jadi berbeza pandangan ataupun tabaqat lah. Kalau belajar ilmu hadis ni punya kritik biografi dan sebagainya, dia ada macam hari ni kita panggil star lah, tak kan? Bintang-bintang, ini 1 bintang, 2 bintang, tabaqat tu ruah, kan? Jadi saya pun tak tahulah, mungkin tuan-tuan dah belajar detail, kan, dalam menekuni disiplin hadis boleh cerita detail. Kalau dengan level orang awam, saya tidak cerita detail lah. Wallahualam. Itu mungkin dari sudut kelemahan saya lah, saya tak cerita detail kerana saya beranggapan bahawa ini orang awam. Kecuali memang orang yang betul khusus, kita boleh cerita detail, maknanya apa
Maulana Asuri lah mungkin. Jadi dia kata tak mungkin Ibn Omar tinggalkan riwayat dia melainkan setelah sahih baginya bahawa Nabi SAW melakukan perkara tadi, maknanya angkat ke tak angkat. Kan? Dan bagi dia sanad ini ada kecacatan yang Ibn Hazm tak tahu. Wallahu a'lam lah kan. Jadi kecacatan yang tidak diketahui oleh Ibn Hazm. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab dia yang ini sebelah kanan ni ada ni, kitab Raf'ul Yadain fi Shalah. Jadi mengatakan bahawa dia bercanggah dengan riwayat yang lebih kuat. Hal ini kenapa dia? Kerana Malik, yakni Malik bin Al-Huwairith tadi, dan sebahagian daripada murid Nafi' yakni bin Omar, yang anak kepada Ibn Omar ini, cucu kepada Omar Al-Khattab tak? Dan yang lain meriwayatkan bahawa Ibn Omar itu hanya angkat tangannya apabila bukan rokok, rujuk ni rokok. Okey, angkat tangan apabila rokok dari tidak, maknanya Sami Allahu liman hamidah. Kan Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Ya, kan ini tak ada isu. Yang ada isu ialah yang kita duk bincang ni ialah adapun sebelum sujud dia tidak buat. Jadi Ibn Omar dia tidak buat. Jadi di sinilah timbul perbezaan pandangan, adakah sunat atau tidak, apakah ada hadis atau tidak. Ya, ada hadis, cuma hadis tadi ulama kritik. Dan ulama kritik ada kecacatan yang tersembunyi, maka bila ada illah, jadi hadis tadi itu hadis yang tidak sahih. Dan timbul pula perbezaan pula kan, bagaimana mungkin tidak sahih sedangkan ia ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kan? Bagi orang yang tak subes, kan, memanglah kita pun maklum tuan-tuan bahawa Imam Bukhari yang paling ketat, paling syadid cara ataupun syarat penerimaan sesuatu hadis. Kan dia manusia biasa. Imam Daruqutni pun masing-masing. Kalau ada orang yang pro, ada orang yang kontra. Jadi walaupun memang kita maklum Imam Bukhari memang cukup strict kan dalam penerimaan seseorang perawi dari itu. Sebab mungkin di sudut yang lain dia manusia biasa, kemungkinan ada bagaimana kedudukan daripada ada Rukutni dan juga adalah ilmuwan semasa hari ni. Saya pun ada buku, saya lupa nama dah, adalah kedudukan. Kan? Jadi itu terpulang. Dan benda ni pula dihidu oleh orientalis. Bila orientalis jadilah senjata ampuh kepada mereka untuk nak tentang ulama silam ataupun terutama kutub Citah dan Bukhari dan Muslim lah misalnya. Baik, adapun sebelum sujud beliau tidak buat. Okey, kemudian satu lagi ialah tentang Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Ibn Qayyim ini adalah anak murid kepada IT, tak? Baik, dalam kitab dia Zadul Ma'ad. Ini saya rasa tuan-tuan pun ada kitab ni tak? Kan terjemahan. Saya pun ada kitab terjemahan, ada 7 jilid tak? Kan? Jadi kitab ini Zadul Ma'ad, kata Ibn Qayyim, Nabi SAW bertakbir. Nabi SAW takbir terus sujud. Dan tidak angkat tangan. Nabi takbir terus sujud dan tidak angkat tangan. Diriwayatkan bahawa beliau mengangkat tangannya juga apabila sujud dan disahihkan oleh sebagian hufaz seperti Ibn Hazm. Pada Ibn Hazm tu maknanya dia tu keliru. Kan? Sekali-kali tidak sah riwayat ini daripada Nabi SAW. Baik. Maka macam mana? Jadi ringkas cerita, kita pergi kepada kita sebut awal pun, memang ini kata pembincangan ilmu. Kan? Sebelum kita tengok kepada kesimpulan, kita ulang baliklah sikit tentang perihal mengangkat tangan. Kan? Mengangkat tangan ni dari sudut praktik mungkin ada orang yang baru masuk ke, kan ada orang yang baru pertama kali join kelas kita misalnya, wallahu a'lam lah.
Yang ada ke sini ni. Seramai 28 tolak saya 1, 27 mungkin 26 ke apa ke. Perihal mengangkat tangan ketika takbir. Sama ada takbiratul ihram ataupun takbir intiqal yang lain. Telapak tangan kita dihadapkan ke arah kiblat tak. Bukannya kalau kita kata okey, kita tengok orang tak, dia nak sembahyang kan. Jadi Allahu Akbar, tangan duduk sini. Kan? Ada setengah ni. Kau tengok kan, saya tengok kat surau. Kau tengok terutama anak-anak muda kita lah, kalau sempat saya panggil. Kata, "Dek, ni Ustaz nak cakap sikit." Jadi tak kena berlakunya salah faham. Di sekolah pun cikgu tidak ajar macam tu. Mungkin tak adalah mari daripada mana ataupun dia jenis kisah tak kisah ke. Jadi ada yang macam ni kan. Pelbagai lah kita tengok sambil. Kemudian ketika takbir intiqal, sami Allahu liman hamidah, patutnya telapak tangan mengarah kepada kiblat. Yang kedua ialah paras kan. Ketinggian tadi tu sama ada paras telinga ataupun juga paras bahu ataupun juga paras dada. Itu ada 3 hadis. Kan kita tidak bincanglah secara detail lah. Artinya kalau kita tengok mungkin ada orang okey paras telinga, ada orang angkat paras bahu dan ada orang angkat paras dada dah. Okey, ada hadis yang menyebutkannya. So benda-benda yang sebeginilah kadang-kala kita solat kan. Saya berkadang bila tengok kadang contoh yang kata tak lepas maghrib ataupun lepas isyak, kadang saya duduk tengok nak tegur pun nak kena bahasa yang cukup halus kan, cukup lembut. Kalau tidak jadi seolah kita pula petikaikan kan. Kalau yang jenis terbuka tak apa, ada. Kalau tempat saya pun jenis terbuka kita boleh sebut kan begini-begini, ada yang faham-faham je lah kan. Kalau dia tidak usaha untuk nak cari, maka dia duduk dalam keadaan begitu daripada zaman dia remaja, kanak-kanak kan, angkat dia bercara tak betul sampailah kepada dah berumur dah 4 siri, 5 siri, 6 siri pun sampailah keadaan begitu. Mungkin tuan-tuan kata, "Alah Ustaz, benda ni benda sunat." Betul lah, dari sudut sunat. Tapi dia melibatkan kepada kesempurnaan. Itu pun yang sunat kita tak tengok lagi. Yang wajib itu kan, kita tak dengar satu-satu. Kita tengok secara zahir. Secara zahir rukun qauli, rukun fi'li kan. Ada juga yang cara sujudnya tangan mazhab kita lah sebagai contoh lah kan. Ada pun yang jenis kaki terbang pun ada tak. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, sebagai rumusan ataupun kesimpulan kepada perbincangan kita pada malam ini, iaitu temanya tajuknya adalah angkat tangan sebelum sujud. Daripada perbincangan tadi kita dapat ambil bahawa ulama 4 mazhab beza pandangan kan dalam isu ini. Dalam isu ini baik mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, Hanafiyah dan Malikiyah, mereka tidak sunat angkat. Kan maknanya kalau mazhab Hanafi yang sunatnya adalah takbiratul ihram saja, maka yang baki lagi tu tidak angkat. Justru rakan-rakan kita daripada Bangladesh dan sebagainya kan, kita ceritalah apa pun, mereka akan tetap berpegang kepada amalan dalam mereka tengok ada kefahaman tentang hadis, mereka akan berusaha untuk memahami dan melaksanakannya berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Contoh yang paling mudah bukan isu ini saja, isu bersedekat tangan yang akan kita bincang pada kuliah yang berikutnya lah kan. Bersedekat tangan nak letak kat mana kan, letak kat mana tuan-tuan. Kalau bawah pusat itu mazhab Hanafi kan. Orang kita pun ada. Kalau tanya bila tuan pindah mazhab, kan mazhab Hanafi, mana Ustaz, saya mazhab Syafi'i je. Habis cara letak tangan tu dalam mazhab kita antara dada dan pusat kan. Situ.
Jadi follow lah. Baik, yang kedua ialah manakala mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sunat untuk mengangkatnya. Maknanya ada 4 tempat kan dalam mazhab kita dan mazhab Hambali, yakni masa nak rokok, qiyam tadi tu Allahu Akbar, rokok kedua, kemudian sami Allahu liman hamidah 3. Kan? Angkat tangan dengan takbir intiqal, dan yang keempatnya adalah naik pada rakaat yang ketiga. Tu kan? Bagi solat Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak dah. Subuh tak ada kan? Subuh 2 rakaat. Baik, perbuatan angkat tangan sebelum bertakbir, untuk takbir sebelum rokok, dan ketika dalam iktidal, dia tidak masuk dalam 13 rukun solat dah. Jadi bila tidak masuk bila dia bukan rukun, jadi tidak ada isu lah. Cuma yang disebutkan pada awal tadi, kita nak kepada kesempurnaan. Kan, kita nak kepada kesempurnaan, biarlah solat yang kita lakukan itu kita buat atas rasa ilmu lah. Kerana kita ingat bahawa ada dalam sunnah Abu Daud, hadis ini adalah hadis yang sahih, selain daripada hadis yang popular lah tentang sallu kama ra'aitumuni usalli. Ada satu hadis bahawa Nabi SAW ada menyebutkan inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salah. Perkara mula-mula sekali yang akan dihisap kepada manusia dengannya pada hari kiamat ialah as-salah, tak solat. Faqala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwal a'lamu. Jadi kata Nabi SAW ini hadis kursi dah. Jadi yaqulu rabbuna, man Allah kata kepada malaikat. Allah kata kepada malaikat dia wa huwa a'lamu, sedangkan Allah mengetahui apa? Keadaan manusia. Kan? Apa yang manusia buat. Jadi unzuru fi solati abdi. Allah suruh kita tengok kepada solat hamba-hamba aku ni. Kan? Solat manusia ni. Tak. Kan? Dia tengok, telitilah pada solat hamba aku, adakah dia sempurnakannya ataupun mengurangkannya. Kan? Maknanya sempurna ataupun tidak. Maksud di sini ialah kita buat dengan sebaik dan sesempurna yang mungkin, dengan mengambil kira tadilah sunat abad dengan sunat hai'ah. Kan? Kalau kita tidak buat amalan ataupun benda yang sunat, kita hanya baca yang wajib sahaja, kan, maka solat kita tetap sah. Kan? Cuma markah penuh tak dapat. Kan? Tak dapatlah markah penuh tak. Jadi kena cover benda-benda yang sebenarnya mudah-mudahan solat kita itu masuk dalam kategori solat yang sempurna. Kemudian fa'in kanat tammah kutibat lahu tammah. Maknanya Allah suruh mereka dia tengokkan solat manusia ni, kalau solat tu sempurna maka tulislah sempurna. Kalau ada kurang solat tadi tu, unzuru hal li abdi min tatawwu'. Kita tengok kalau ada hamba tu buat solat sunat, kan, buat solat sunat lah, kan, tatawwu' ni. Fa in kana lahu tatawwu', kalau ada dia buat tatawwu', maknanya solat sunat, kata qala atimmu li abdi faridatahu min tatawwu' summa tu'khuzul a'malu ala zakum. Ala zakum. Baik, jadi adakah solat sunat yang mereka buat? Kalau ada solat sunat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sempurnakanlah bagi hamba-Ku pada solat fardunya daripada solat sunatnya. Di sinilah, kan, sempurnakanlah solat fardu daripada solat sunat. Kemudian segala amalan dihitung melalui kita ambil cakna, kan, perihal tata cara solat kita, mula daripada takbiratul ihram sampai kepada
taslim. Hari ini cukup mudah. Kan? Ada ramai dah hari ini pun asatizah ataupun guru yang mengajarkan tentang tata cara solat Nabi SAW berdasarkan kepada hadis-hadis yang sabit dan sahih daripada Nabi. Terpulang, tepuk iman, tepuk dada, tanya iman kita nak yang macam mana. Contohlah dari sudut bacaan kita dah tuan-tuan. Kan? Bacaan kita ni walaupun baca yang sunat, kan, baca doa iftitah, berapa kita ingat berapa usi, kan, masa rukuk, masa sujud dan sebagainya, kita tidak hanya satu usi saja dah, kan. Kalau dulu ya, tapi hari ini bila kita mengaji, alhamdulillah, kan, maknanya kita dapat mempelbagaikan bacaan dan kita boleh faham. Contohnya apa dia? Bagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, ada kalanya Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'dal masyriqi wal maghrib. Yang tu tak, kan? Jadi itu antara doa yang dibaca oleh Nabi ketika solat malam. Ini ada kesedaran. Contoh tuan-tuan perhati tengok. Kalau masa solat tarawih, kan? Hari ni boleh kata alhamdulillah tak. Imam solat tarawih ni dah baca dah iftitah. Kalau dulu-dulu tak. Kan? Tak tahulah pengalaman hidup saya lah sendiri, kan. Jadi Allahu Akbar, kan. Tu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kan. Jadi imam hari ni kita selalu tak, kan. Bacalah iftitah walaupun yang pendek kerana di sana ada peluang untuk kesempurnaan. Sebab apa tujuan kita solat tarawih? Kan. Jadi itu sekadar contohlah. Baik, kembali kepada slide ini yang akhir, justru perlu difahami bahawa perbezaan sama ada didahkan sahnya solat tadi, kan. Tidak ada masalah, solatnya tetap sah sekiranya dia menepati rukun dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan solat. Namun bagi kita nak ialah solat yang kita lakukan itu sempurna. Tidak, kita nak ialah solat yang sempurna. Solat yang sempurna bermakna perlu mengambil kira bukan hanya sekadar yang wajib ataupun yang rukun, tapi juga memenuhi amalan atau perkara yang sunat, yang kita kena ambil cara. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang saya kira sekadar itulah. Ada satu dua soalan barangkali. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Ustaz. Wabarakatuh. Ya. Apa pandangan dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawa disunatkan mengangkat tangan ketika bangun daripada tahiyat awal? Terima kasih Ustaz. Ketika bangun Daripada tahiyat awal. sebab ada hadis, kan. Jadi ada hadis, mana itu yang kita katakan tadi, bahawa ulama beza pandangan, kan, berbeza pandangan dalam menilai sesuatu hadis. Jadi dalam mazhab kita maknanya menerimalah bahawa perbuatan tersebut, mengangkat tangan ketika naik ke daripada naik untuk rakaat ketiga tu adalah sunat, kan. Betul tak? Benda ni tak perlu kita kata tidak ada orang nak bergaduh pun, kan. Maknanya sebab dah ada beza pandangan, kan. Ada beza pandangan, okey, ada mazhab yang tak angkat, ada mazhab yang angkat. Jadi bagi kita, kalau kita bersetuju dengan yang ni, lagipun ada hadis, dan kalau ada ulama berbeza pandangan pun, kita nak kata apa? Tak apalah, okey, saya berpegang kepada yang ni. Bukhari duduk sebentar. Bila kita pada rakaat yang pertama, kan, kita sujud rakaat yang pertama tu, sujud kedua tu, kita disunatkan untuk duduk seketika. Tak. Dalam mazhab Syafi'i. Tetapi tiga lagi, tidak. Ini ada hadis dalam Sahih Bukhari. Terpulanglah, kan. Terpulanglah kepada masing-masing. Jadi kalau orang yang beramal, maknanya dia duduk, dipanggil apa saya lupa, duduk seketika ni sebelum kita naik kepada rakaat yang kedua, kan.
Sebab rakaat yang tu maknanya ada peluang untuk kita buat duduk seketika pada rakaat yang pertama dan juga pada rakaat yang ketiga. Kan kalau solat 4 rakaat lah. Jadi 3 nisbah 1. Yang 3 lagi dia kata tidak sunnah. Kan yang mazhab kita sunnah. Tak perlu kita nak bergaduh. Kan? Jadi orang yang selesa dengan pendapat masing ada hujah yang tersendiri. Yang penting ialah biarlah kita buat tu atau dasar ilmu dan ada nas yang kita pegang. Itu saja. Dalam perkara yang sebegini. Tak tahulah bagi saya, mungkin sama ada tuan-tuan setuju tak setuju, itu wallahualam. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya Ya, Tuan. perbuatan baca bismillah setiap kali sebelum baca doa 2 sujud tu. Lepas tu setiap kali sebelum tahiyat awal dan setiap kali sebelum tahiyat akhir. Dia mulakan dengan bismillah. Dikira Ada ke? ada. Setiap kali saya semaya tepi hamba Allah ni, dia buat macam tu. Jadi saya nak tanya, ni boleh batalkan solat ke tak? Dengar tak Ustaz? Yang ni wallahualam lah ni. Saya pun tak erti dah nak jawab ni. Memang ada lah. Memang ada. Setiap kali saya solat dengan dia lepas sujud tu, sebelum doa antara 2 sujud bismillah, lepas tu sujud sebelum tahiyat awal tu pun Yalah, start dengan bismillah. ada yang mengatakan bahawa membaca bismillah tadi tu tidak batal solat. Kan? Kerana membaca bismillah pada awal tasyahud tidak, kan? Hukumnya tidak batal solat kerana bismillah itu sebahagian daripada Fatihah. Maka orang yang baca basmalah sebelum tasyahud, ada kata mana kena sujud sahwi. Alasan apa? Kerana mereka dah memindahkan benda yang dituntut yang berupa ucapan qauli ni pada tempat yang lain. Jadi mungkinlah kerana basmalah tu adalah sebahagian daripada Al-Fatihah, kecuali orang tu bermazhab Maliki. Tak, kerana Imam Maliki tidak menganggap basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Ada ni. Ni baru. Maksudnya saya tak perlu tegur dia lah kalau dia buat. Tegur ni gini je. Biasanya kalau masyarakat kita ni ajak sembang dulu. Tak. Mungkin mengambil masa lah tak. Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan ke, biarlah kita rasa selesa. Kan? Dengan dia ni kita dah faham dah dia punya liuk lentuk dia ni. Barulah kita boleh nak tegur. Bagi saya lah kan. Tak boleh tegur on the spot. Tak? Betul? Betul. Kan? Kita kena tengok rentak dia macam mana. Dulu misal kata dia nama apa dia Man. Kata saya ke aku nak rayak lah. Aku nak bagi tahu lah. Ataupun nak tanya lah. Kan? Yang lebih lunaknya ialah kita nak tanya lah. Tak? Betul. Orang kita ni bila kita duk cerita something bla 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 bla. Kan? Tak apa. Tapi jangan sekali-kali kita kata apa yang kamu buat ni salah. Dia melenting. Kan dia tak boleh. Jadi cara yang lunaknya ialah mungkin kita tanya, nak tanya lah. Tak? Yang misal kata yang kamu baca bismillah ni setiap kali nak tadilah nak baca tahiyat ke ada sumber ke? Kan? Kerana dari sudut sumber mungkin dari sudut pengajian tentang tak tahulah kerohanian ke tasawuf ke apa ke, mereka berpegang kepada nak buat suatu benda maka didahulukan ataupun kena baca sunat baca basmalah tak? Betul tak? Mungkin Dia salah faham. Betul. Tak mungkinlah benda yang macam ni kan. Dia tersebar dalam kalangan masyarakat, especially orang awam kan. Saya tak tahulah kalau ustaz-ustaz yang mengamalkannya kan. Jadi
baca bismillah. Kita tidak nafikan benda tu betul, bagus. Tapi dalam solat ni adalah ibadah, adalah at-tauqif, at-tahzir, larangan, tegahan kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Kan? Jadi dia salah faham. Jadi kalau ada dalil solat yang macam tu je lah. Begitu. Jadi kalau orang awam je, saya pernah ada, bila balik ke Kota Baru, ada sahabat lah pergi jemput saya untuk bagi kuliah maghrib di masjid apa benda dah Pasir Tumbuh ni. Kan ada masjid yang tingkat 1 ni. Masjid tak ingat nama dah. Jadi ada seorang sahabat saya ni sama-sama mengaji hadis lah di Azhar, Ustaz Hafiz. Jadi dia nak suruh saya tegur juga. Lepas daripada imam baca waladdallin, ada bacaan tak? Allah maghfirli ke apa? Kan? Tuan dengar ke tak tahulah. Kan? Saya kata tak ada, kata kan yang setahu saya lah. Saya pun kata tak reti juga, banyak jahil pun. Jadi saya kata tak ada, cuma nak tegur ni. Yang kita perakukan ataupun semua yang sahih menunjukkan akan bacaan tadi. Sebenarnya tak ada, cuma mereka ni tadilah sama ada sebahagiannya yang jenis kalau kita kata tarikat ke, dengan sufi ke, dengan apalah kan, suka beramal dan nas tu ada tapi nas itu tidak menyebut secara spesifik. Bukannya khusus menyebut tentang benda ni. Tak ada, cuma mungkin angkat tepek ataupun kaedah kias lah yang digunakan, sedangkan kaedahnya tak betul pun, tidak kena cara sebenarnya. Tak. Itu je, memang perbuatan tu ada. Tetapi dari sudut kaedahnya tidak kena. Jadi bagi orang awam tadi tu ada dalil, tapi dalil yang lain. Sebagaimana juga tuan-tuan, adakah Al-Fatihah wirid solat? Tidak kan? Adakah berkenaan dengan yang sebegini? Okay, dia punya hujah dia untuk ruqyah. Saya kata ruqyah ya, kita tidak nafikan, memang ada hadis Nabi dan Azkar Nawawi pun disebutkan bahawa kan seorang tu dibaca Fatihah ni sebagai ruqyah bla bla bla, betul lah. Tapi dalam konteks sebagai wirid solat tidak ada. Jadi mereka masuk sebagai maknanya mungkin 2-in-1, 3-in-1 sekali. Tak, wirid adalah wirid. Justru tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahawa bacaan Al-Fatihah itu adalah sebahagian daripada wirid solat. Tapi orang kita faham kan, yang ruqyah ya angkat tepek letak, okey, dah jadi sebahagian daripada wirid solat. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan. Ini macam satu keadaan semaya lah, saya ada orang depan saya tu nak rebah, macam orang nak pitai kau tak. Tu orang sebelah saya tolong. Orang sebelah saya tolong, saya tengok macam dia tak urut kan, mungkin nak rebah juga, saya tolong jugalah. Dia tolong, kita heret dia tak belakang. Lepas tu saya masuk balik lah semaya, kira takbir semula. Lepas tu orang sebelah saya tu dia tak ada, mungkin tak ada dengan rokok, dia tambah sekarang lagi dah. Tapi orang hak rubah tu sudah sekali dengan email. Hai. Sudah sekali tu tak kena dah tu. Cuma saya tak tanya, saya tanya dia okey ke tak? Dia jawab okey gitu ya. Dan dia ada, kalau budak-budak ni biasa. Budak-budak ni dia faham solat ikut imam. Bila katakan solat isyak ada, dia join lewat. Kan? Dia sepatutnya tambah 1 rakaat dah. Kan? Jadi dia faham solat ikut imam salam kan? Imam salam, sedangkan dia ada 1 lagi baki. Tak, 1 rakaat lagi dia pun salam. Itu budak tu atau dia nak salah ke dia lah. Tak. Tak? Ya. Kan? Yang tu budak, kalau benda ni berlaku pada budak, tak apa, kita senyum lah kan, walaupun memang salah pun, mana solat awak tadi tidak sah, tapi budak. Tapi kalau orang dewasa, ada kemungkinan juga bahawa dia tidak mengaji. Ada. Kan ada. Memang benda ni berlaku dalam masyarakat. Contoh kata solat Jumaat.
Bila dia lewat memang dah luput dah, tak dan. Dia tambah 2. Patutnya dia tambah 4 dah. Dia ada Ya. syarat dia. Pasal dia faham, aku lewat pun, begitu imam tahiyat, kan? Imam tahiyat ni tambah 2 lah, dah. Tak, kaedah Yes. dia bukan tambah 2, dia kena tambah 4. Ada kata tukar ni aku mana pula. Kau tu pula. Jadi benda-benda sebegitulah. Contoh yang tadi lah mungkin kes yang sebegitu tu. Ada setengah tu yang ni saya tengok. Kan dia kejar. Dia kejar imam. Jadi sehingga dia dapat berada pada posisi yang sama. Yalah walaupun dia dah balik dah. Budak remaja. Kan? Tapi kalau orang dewasa ni, saya lebih nampak cenderung kepada mungkin dia tak tahulah kot. Kita bersangka baik macam tu. Tu je lah. Kan kalau dia tahu memang tak betul pun. Sebab dia dah tertinggal dah kerana ada keuzuran tadi tu, ada masyarakat tadi tu menyebabkan dia tertinggal rakaat kan. Jadi mana boleh dia habis bersama dengan imam. Kecuali imam tu tunggu tak. Imam tak tunggu kan. Ada imam tak tahu. Nah, imam tak tahu pun. Dia ada kes kan kalau cerita bab yang lebih rakaat ni. Kan? Yang lebih rakaat ni kadang imam tunggu. Betul tak? Ataupun kita tunggu imam adalah beberapa posisi ni. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, barakallah. Kita berhenti di sinilah. Kalau tidak ada soalan, kita berhenti di sini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira pada tuan-tuan yang dapat berikan komitmen untuk mengikuti kelas kita pada malam ini dan juga pada soalan-soalan. Kan orang-orang tuan-tuan yang bertanya tadi pun soalan yang cukup cantik untuk kadang-kala kita nak segarkan ingatan kita, kefahaman kita terhadap perkara yang berkait dengan solat ataupun amalan harian kita lah.